Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk pembelajaran kita, iaitu masih lagi dalam bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Hari ini kita akan sentuh nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Baiklah, dalam tajuk kesedaran awal nasionalisme, apa yang kita nak tengok ialah telah berlaku sebelum Perang Dunia. Jadi kalau kita tengok daripada sejarah, dari segi kronologinya, telah berlaku daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, di mana Kesultanan Melayu Melaka menentang Portugis, lepas tu campur tangan British di Pulau Pinang, penentangan antara Sultan Kedah dengan Francis Slide, dan pada abad yang ke-19 kita tokoh-tokoh gerakan orang Melayu yang menentang campur tangan British sehingga abad ke-20. Nanti cikgu akan bagi beberapa tokoh lah untuk kita ingat balik tajuk-tajuk yang kita dah belajar sebenarnya. Kesedaran nasionalisme ni kita dah belajar dalam bab 2 sebenarnya, cuma dalam tajuk ni cikgu nak sentuh sikit saja supaya kita ingat bahawa nasionalisme ni bukan wujud selepas Perang Dunia. Dia sebenarnya dah wujud awal lagi, iaitu perasaan untuk mempertahankan tanah air daripada campur tangan luar. Kalau dalam tajuk ni kita tekankan menentang campur tangan British. Gerakan awal semua bersifat terbuka, iaitu secara terang-terangan, tetapi mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada British lah. Maksudnya British mengambil tindakan yang keras kepada orang yang menentangnya. Jadi kita akan tengok beberapa tokoh berkaitan dengan gerakan orang Melayu menentang campur tangan British ni. Baiklah, kita tengok tokoh yang pertama, Penghulu Nur Said menentang British di Nanning. Datuk Pahaman menentang British di Pahang. Kala Limbau ataupun Rentap menentang British, iaitu keluarga Jasbrook di Sarawak. Tokoh-tokoh yang cikgu nyatakan ni sebenarnya awak dah belajar dalam bab 7 tingkatan 3. Kenapa penentangan ni berlaku. Semua sekali penentangan secara terbuka, biarpun penentangan diorang berakhir dengan kegagalan, namun kita dapat belajar bahawa diorang ni dah ada semangat nasionalisme untuk menentang campur tangan kuasa British di kawasan mereka masing-masing. Jadi biarpun dia berlaku di Nanning, lepas tu di Pahang dan di Sarawak, dan ada lagi beberapa tokoh lain, tapi sebenarnya penentangan diorang gagal sebab apa? Dia berlaku secara setempat. Jadi bila setempat ni dia hanya berlaku kat kawasan tersebut sahaja, menyebabkan penentangan diorang terhadap campur tangan British ni berakhir dengan kegagalan. British dah mengambil tindakan yang keras, iaitu dari segi ketenteraan, menangkap, bertindak kejam. Contoh dia di Sarawak ni, orang Iban dianggap sebagai lanun, penempatan mereka dibakar. Jadi Rentap ni lah pahlawan orang Iban untuk mempertahankan hak-hak orang Iban di Sarawak. Itu sebenarnya semangat nasionalisme, iaitu perasaan cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara. Lepas ni kita akan tengok penentangan yang berlaku sekitar abad yang ke-20. Jadi yang tokoh-tokoh yang cikgu sebutkan ni ialah penentangan yang berlaku sekitar abad ke-19. Sejak awal abad ke-20, British berusaha membendung kesedaran nasionalisme di kalangan rakyat kita. Kenapa? Sebab idea gerakan Islam dari Timur Tengah ni mula menyerap dalam negara kita. Idea gerakan Islam ni adalah idea untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam daripada tercemar oleh idea imperialisme barat. Oleh itu British
kat negara kita mula berusaha untuk menyekat, memendung kesedaran nasionalisme ini. Apa yang British buat, dia minta Raja-Raja Melayu ni memperkenalkan Anemen Undang-Undang Islam 1904. Dalam Anemen ni, sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik tanpa keizinan oleh Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. Ini salah satu cara lah British untuk menyekat penyebaran segala maklumat yang berkaitan yang ada unsur-unsur nasionalisme di kalangan rakyat negara kita. Oleh itu, British telah menubuhkan 2 badan penyiasat bagi memastikan bahawa semangat nasionalisme ini tidak berkembang di kalangan negara di kalangan rakyat negara kita. Yang pertama ialah Jabatan Siasatan Jenayah, yang kedua Biro Siasatan Politik. Kedua-dua ini bertanggungjawab memastikan segala artikel, segala ceramah ataupun segala cetakan ataupun segala maklumat yang disampaikan kepada orang ramai tiada unsur-unsur yang menyerapkan semangat nasionalisme, iaitu segala maklumat yang berkaitan yang boleh menentang pemerintahan British di negara kita. Jadi kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa inilah telah menyebabkan British sentiasa berwaspada terhadap segala gerakan yang ada berkaitan dengan PAM Islamnya. Seterusnya kita tengok penentangan tokoh Tok Janggut. Tokoh Tok Janggut ni dia dah ada kesedaran politik di peringkat antarabangsa, di mana dia melihat perkembangan gerakan Islam di kawasan Timur Tengah yang menentang gerakan imperialisme Barat. Jadi kita akan tengok Tok Janggut ni mula menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Kalau pelajar masih ingat, kita ada belajar semasa tingkatan 3 tentang Tok Janggut yang menentang pelaksanaan cukai tanah kepada penduduk dan layanan oleh pegawai British terhadap penduduk tempatan yang kasar, menyebabkan Tok Janggut ni menentanglah British. Jadi bagi mempertahankan Islam dan hak penduduk tempatan ni, Tok Janggut telah berusaha untuk menentang campur tangan British terutamanya di kawasannya ya, sebab dia bercorak tempatan iaitu di kawasan Pasir Putih. Okey, kita tengok macam mana Tok Janggut ni mula mendapat kesedaran politik antarabangsa. Jadi Tok Janggut ni mula tahulah kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah Barat yang menduduki negara Islam. Jadi kebanyakan negara-negara Islam yang mempunyai masyarakat Islam mula menentang penjajah Barat. Selain itu dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Ottomania dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Iaitu perang pertama nanti kita akan belajar akan datang, iaitu dalam 3.2, iaitu perang pertama ni berlaku sekitar tahun 1914. Jadi Tok Janggut ni menyokonglah Khalifah Empayar Ottomania yang dianggap sebagai pelindung umat Islam dan penaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah. Bagi gerakan penentangan bercorak tempatan pula, Tok Janggut ni mula menentanglah kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, di mana Encik Abdul Latif ni antara pegawai yang dilantik oleh British sebagai ketua jajahan Pasir Putih. Cuma dia menentanglah layanan yang dilaksanakan Encik Abdul Latif ni sangat keras ataupun tak sesuai di kawasan Pasir Putih. Jadi selain itu juga berlaku juga penentangan terhadap peraturan cukai yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Yang sebelum ni mungkin petani tak dikenakan cukai, tapi selepas pendudukan British di Pasir Putih, jadi petani-petani terpaksa membayar cukai. Selain itu, Tok Janggut juga macam tadi kita tahu, dia dipengaruhi dengan gerakan Islam, jadi semangat berjihad menentang British tu sangat tinggi.
Selain itu juga, kalau kita tengok penentangan yang dilakukan secara terang-terangan oleh tokoh-tokoh yang menentang campur tangan British ini gagal, tapi tak bermakna bahawa British berjaya menyekat kesedaran nasionalisme di kalangan rakyat kita. Kita akan tengok nanti bagaimana penentangan kesedaran nasionalisme ni diterapkan di kalangan rakyat negara kita. Peranan akhbar dan majalah dalam memberikan kesedaran kepada rakyat, kita dah tahu tadi, British berusaha bersungguh-sungguh untuk menyekat kesedaran nasionalisme di kalangan rakyat negara kita. Jadi akhbar dan majalah ni mula menulis artikel yang tidak secara terus, dia melalui penceritaan. Kalau pelajar rujuk dalam buku teks muka surat 53, dia ada terangkan tentang cerita terkukur, di mana dalam cerita tersebut dia tak menggambarkan yang tu British, dia cuma menceritakan watak-watak tu. Pada masa yang sama dia menyelitkan bahawa terdapatnya undang-undang yang mengawal akhbar bagi menyampaikan maklumat terus kepada penduduk tempatan. Jadi sebenarnya maklumat tu tak disampaikan secara terus lah. Sebab apa? British mengalang orang Melayu menyatakan sikap politik melalui bahan bertulis. Maksudnya tak boleh mengkritik kerajaan. Tapi pada masa sama diorang membuat cerita, macam cerita terkukur tu lah. Dan British mengawal kebebasan bersuara, penerbitan dan berpersatuan. Jadi semua sekali bentuk penyampaian maklumat, penerbitan ataupun mana-mana organisasi, semua dipantau oleh penjajah British. Secara keseluruhannya, kesedaran nasionalisme sebelum Perang Dunia ni lahir daripada perasaan cinta akan mempertahankan hak-hak rakyat, dan mula berkembang selepas Perang Dunia Kedua, di mana perjuangannya lebih kepada menuntut kepada kemerdekaan tanah air.